Okay, welcome back everyone. Kesian pula tertendang-tendang kan. Okay. Jadi kita share balik. Doktor, boleh saya tanya benda tak? Doktor. Iaitu? Yang WeBet Apa ni, dia? doktor guna yang sendiri punya, doktor. Apa dia? Yang sendiri punya ke yang WeBet ni? Sebab tak silap. Sebab tu tertendang-tendang Sebab Uniza ada bayar tak yang WeBet penggunaan ni. I know. Okay, probably saya tukarlah ke sana Okay, tak apa. Okay, now we know that confidence interval is always discussed at 90%, 95% and 99%. Jadi sebenarnya inilah apa yang kita nak buat hari ini iaitu okay, we would like to develop a confidence interval of 90%, 95% and 99%. Okay, if you look at the example here, okay, jadi ini adalah normal distribution awak. Okay, if 90% in the middle, okay, 90%, boleh tak awak campur ni, value ni, ini dengan ini. 0.475 plus 0.475, jadi berapa jumlah? Berapa jumlah? Lamanya mengira. Kira dengan jari ke apa? Berapa jumlah? Hello? 0.95. Okay, 95 which is okay, 95% in the middle. Betul? Okay, 95% in the middle. Jadi bila 95% in the middle, okay, you know that this is your X1 and X2. Okay? Jadi inilah yang umur awak guess tadi antara 19 hingga 20. Jadi sebenarnya bila awak nak estimate, you going to need to find two values. Value yang paling bawah dengan value paling atas. Okay? So this is a low confidence level and ini adalah high confidence value, LCL. Okay. Jadi antara dua value ni, kita tahu tengah-tengah ni adalah 95%. Right? Okay, now next adalah, okay, if in the middle is 95%, okay, jadi table awak, okay, please refer to your table at the end of the book. Okay, jadi saya nak awak, okay, sebagai manusia yang beriman dan beramal soleh, okay, what you need to do is you go to page 8, let's say 867. Rasanya lah, bukan. Okay, awak tengok ada kat belakang ni. Mana ya? Okay, dekat belakang ni, lupa pula muka surat berapa. Okay, this is a very important table. Okay, 897. Okay, 897. Jadi semua orang awak, saya nak awak print mendalam ni. So tidak seksa awak nanti dalam test nanti saya akan tanya and you going to use this table. Okay, to be able to answer your question efficiently. Okay, area under the normal curve. Okay, kalau tadi awak ada 5% di tengah-tengah kan? Okay, 95% in the middle. Okay, if 95% in the middle means that half of it, jadi table ni only read half.
So half of it is 0.475. Okay? Okay, which is shown by the diagram here. Okay? Jadi tengah-tengah 95% means that half of it is 0.475. Okay, jadi kan tadi kita ada cakap kalau 0.475 adalah the probability. So, awak tengok dalam ni, ada tak nilai, dalam ni nilai probability, okay? So, everything in here is the probability value. So, 0.475, nampak ni? 0.75. Okay, kalau tak nampak, saya besarkan. Nampak ni? Okay, 475. Okay. So, the value that is associated with 0.475 is 1.96. Nampak? 1.96. Okay, saya nak semua orang tulis ni. Boleh tak? Tulis. Tulis. 95%. Okay, ataupun 0.475. Half of it. Okay, the associated value is Z equal to 1 point. 1 point apa? 1 point berapa tadi? 1.96. 1.96. Okay, 1.96. Jadi awak tulis itu 95%. 1.96. Okay, next. Boleh tak awak cari untuk 90%? Okay, can you find for 90%? If 90% you divide by 2, then you get half of it as 0.45. Okay? Jadi, awak cari dekat table ni, siapa dia yang paling hampir, which value is the closest to 0.45. Jadi awak tengok Okay, sama ada yang ni ataupun yang ni. Nampak 4495 and 4505. Okay, so it is 1.65 or 1.64. Okay, jadi awak tulis sekali lagi. Okay, untuk 90%. 1.65, let's say. Okay, kalau guna 1.64 pun tak ada orang boleh cakap awak salah Okay, and 90%, that 95%, 1.96. Okay, kita tak now cari 99%. 99% bahagi 2. Because you the 0.99 divided by 2. What is 0.99 divided by 2? 495. Okay, 495. Jadi awak cari value apa yang probability yang paling hampir dengan 0.95. This is not it, this is not it, this is not it. Okay, nampak ni? Sama ada 94, okay, 49, okay, sama ada yang ni ataupun yang ni. Betul tak? So probably we take it as 2.58. Okay, 2.58. Okay, dalam masa 2 minit, hafal ni. Hafal? Okay, kita bagi masa 2 minit. Okay, kalau dah ingat, tulis kat chat tu, dah ingat. 2 minit 90%, 1.65, 95%, 1.96, 99%, 2.58. Kita
Okay, memorize this in another 30 seconds. 1.65, 1.96, and 2.58. 1.65, 1.96, and 2.58. 2.58, 1.96, and 1.65. Okey, habis dah masa. Okey, ingat dah? Syahira ingat, Syahira? Saya nak tutup dah ni. Okey, Syahira cakap dah. Oh, Syahira ada di lobi, kesian Syahira sekejap Syahira Okey. Jadi kenapa saya suruh hafal tu ada sebab yang sangat penting lah ya. Okay. And because, okay, ini adalah 3, 1, 3. Okay. Okay, you need those two values in order for you to develop 95, the confidence interval. Okay, so you must remember that, ingat kan ini adalah standard error kan? Okay, standard error of the mean, okay, sigma x bar ataupun sigma divided by square root of n. Okay, now in order for you, okay, to develop a 95% confidence interval, this is the formula that you're going to use. Nampak tak? 95%. Jadi awak buat x bar campur tolak 1.96. Okay, nampak kat ni? 1.96 tadi saya suruh awak hafalkan. Okay, and multiply by the standard error or sigma divided by square root of n. Okay, for example. Okay, jadi saya bagi satu example, lepas tu kita boleh bersurai. Jom. Mungkin 2 example lah, lepas tu kita bersurai. Okay, now we have an example here whereby Del Monte. Okay, this is Del Monte. Okay, jadi kalau dulu Del Monte ni adalah satu syarikat pengeluar sos tomato yang sangat terkenal di Malaysia. But nowadays, no more. Probably macam sekarang ni Maggi ataupun Kimball menguasai dunia sos tomato. Okay, however, it says here that Del Monte Foods distributes diced peaches in 4.5 ounce plastic cups. Jadi dia jual diced peaches dan berat dia adalah 4.5 ounce. Okay, now to ensure that each cup contains at least the required amount, okay, Del Monte sets the filling operation to dispense 4.51 ounces of peaches and gel in each cup. Of course, not every cup will contain exactly 4.51, although that is the desired amount. Some cups will have more and some probably will have less. Okay, from historical data, Del Monte also knows that the standard deviation is 0.04 ounce. Jadi, now the company would like to develop a 95% confidence interval for the population mean. Jadi dia nak tengok with 95% confidence how much of peaches in peach gel ni, okay, ada dalam bekas tu. So by using the formula that I have x bar plus minus 1.96 plus 95%. Okay, sigma bahagi punca kuasa n. Jadi awak just masukkan je apa yang awak jumpa daripada, okay, they took a sample of 64 cups and then they found that the mean is 4.507. Nampak eh? 4.507. Okay, plus 1.96. Now sigma, okay, you take it as 0.04 ounce and then you divide with the sample of 64 in size. Jadi awak pun campur dan tolak. Okay? Okay, and in this case, they found that, okay, boleh tak awak kira ni 4507 campur 0.0098. Okay, awak akan dapat 4.5168. Okay, and means that
The 95% confidence interval estimate population mean to be between 4.4972 and 4.5168. Okey, cuba awak tengok dua value ni. Okey, cuba tengok. 4.4972 hingga 4.5168. Okey, in layman's term, mungkin awak boleh bayangkan ini sebagai, okay, they are 95% confident that the mean value will be between 4.497 and 4.516. Jadi nampak tak? Dia target 4.5 kan? Ataupun 4.51. Okey, dan target value, adakah berada dalam range ni ataupun tidak? Ada tak dalam range ni? Ada. Yes, ada. So you are highly confident that your machine is working properly. Okay? So you can read the conclusion here in order for you to understand more. Okay, jadi itu adalah ya. Sambung tolak tu nilai Apa dia? sebab kan. Apa dia semula Ashraf? Yang tambah tolak. Yang tambah tolak tu nilai SR kan. Nilai X bar yang tu kan. Okay, ini adalah X bar campur, nampak tak ni? X bar campur dan juga tolak. Okay? Campur dan juga tolak nilai ni. Okay? Jadi nanti kita buat satu boleh? Kita buat satu dan kita tengok sama ada dapat ke tidak. Okay, now that is for 95%. Jadi kalau dia cakap 99%, apa awak nak buat? Okay, if it is 99% confidence interval, jadi awak cuma ubah yang ni je. Instead of 1.96, awak ubah kepada berapa yang saya suruh hafal tadi? 2.58. Yes, very good. So 2.58. And if it is of 90% confidence interval, then you replace this with 1 point. Senyap. 1 point? 1.65. 65. Okay, very good. Okay, sometimes awak akan jumpa setengah buku buat 1.64, setengah buku 1.65. Okay, kita tengok buku ni buat berapa. Okay, awak boleh find out lah. Okay. I hope it's 1.65. Okay, macam yang kita hafal. Okay, now that's about point estimate and interval estimate or confidence interval. Jadi the next thing to do is to have a few exercise on this. Okay, sekejap banyak pula saya ni. Okay, soalan yang saya nak suruh buat adalah cuba tengok muka surat. Okay. What is this? This is chapter 8. Okay, we want chapter 9. Okay, this is chapter 9. Okay, nampak sikit je soalan dia. Okay, sebab untuk estimation ni is very easy if you already understand on how to find a probability using normal table. Jadi yang ni awak hafal je kan? Okay, now probably you should try this. Number 5, boleh ya? Number 5. Okay, you have the book, right? So number 5. And then yang tu awak buat sendiri nanti. Cuma sekarang ni saya nak suruh awak cuba dulu soalan. Okay.
Okay, mungkin soalan kat atas. Sorry. Oh, ada banyak lagi sini. Sorry, Okay, tak payah buat nombor 5 tadi. Awak buat soalan. Okay, buat soalan ni. Nombor 36 tadi. Okay, soalan berkenaan dengan American Restaurant Association. And then, okay. Also, I would like you to try number 37, 36, 37. And then, okay, you try this 43 and 44. Okay? 43 and 44. 43, 44, 45 lah. Okay? Banyak sikit soalan. Okay, but for today, untuk kelas ni, kita ada 1 jam lagi, saya nak suruh awak buat yang ni 2. Okay, 36 dengan 37. Okay, so I'll see you in WhatsApp. Can we do that? Okay, 36 and 37 to be completed by the end of the class, and then submit it through a clip. And your homework is 43, 44, and 45. Okay, so you want me to screenshot the question. Okay, I will screenshot the question and I'll see you in WhatsApp. Okay? Alright, thank you very much. Mungkin kalau ada soalan pun kita awak boleh voice messagekan saya ataupun tanya je dekat group. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you very much.